Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita pada minggu ini dalam kelas Kafa bagi pelajaran akidah Kafa. Hari ini Muallimah akan masuk tajuk masih dalam unit 1 tetapi sambungan daripada tajuk yang lepas. Okey, untuk memulakan kelas, Muallimah minta anak-anak keluarkan buku teks Kafa yang telah dibeli daripada kedai hari itu. Minggu lepas Muallimah dah bagi video tentang unit 1 iaitu perkara sam'iyat. Dan Muallimah terangkan 2 daripada 9 perkara sam'iyat. Minggu lepas Muallimah terangkan apa maksud sam'iyat, dalil tentang sam'iyat, kemudian perkara-perkara sam'iyat, dan Muallimah juga telah mengambil dua contoh perkara sam'iyat untuk Muallimah terang pada minggu lepas, iaitu pahala dan dosa. Untuk minggu ini Muallimah akan masuk tajuk alam barzah. Okey, hari ini Muallimah nak masuk pada tajuk alam barzah. Jadi anak-anak boleh buka buku Kafa Akidah muka surat 10. Okey, muka surat 10. Baiklah. Kita mulakan kelas kita dengan poin yang pertama. Okey, Muallimah nak terangkan tentang alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah adalah alam kubur. Apa maksud alam barzah ni? Apa maksud alam kubur? Alam barzah ini bermaksud masa selepas seseorang itu mati hingga berlakunya kiamat. Muallimah ulang lagi sekali, bermaksud masa selepas seseorang itu mati hingga berlakunya kiamat. Apabila Allah mengambil nyawa dari jasad seseorang, maka orang tersebut dikira telah meninggal dunia dan dia akan dikuburkan di tanah perkuburan. Bila dia selesai saja dikuburkan, maka bermulalah kehidupan seseorang itu yang telah meninggal. Kehidupan dia selepas dia hidup tadi adalah kehidupan di alam barzah. Okey, gambaran manusia di alam barzah. Okey, ini poin yang kedua. Gambaran manusia di alam barzah, ya. Gambaran manusia di alam barzah ni, macam mana kita nak tahu keadaan orang di alam barzah ni? Okey, orang beriman dan beramal soleh akan mendapat nikmat sebelum nikmat syurga selepas dihisap. Maksudnya, orang yang beriman ni bila dia meninggal dunia, dia masuk ke alam barzah ni, dia tak rasa terseksa. Dia rasa macam nikmat dia tu berada di alam barzah tu sebelum dia nak sampai ke nikmat yang dia dapat syurga tadi. Kenapa dia tak rasa seksa? Kenapa dia tak rasa takut? Sebab apa? Sebab dia meninggal di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita harap kita suatu hari nanti kalau Allah ambil nyawa kita, kita mati pun dalam keadaan yang beriman dan beramal soleh. Okey, macam mana pula keadaan orang yang selain daripada yang dapat nikmat tadi? Iaitu orang kafir akan diazab sebelum azab neraka selepas hisap. Okey, orang kafir tadi dia akan diazab sebelum dia nak dapat azab neraka tadi selepas dihisap. Dia berada dalam kubur tadi dalam keadaan terseksa. Dia berada dalam kubur dalam keadaan terseksa sebelum dia nak sampai ke neraka. Sebab apa? Sebab dia dah golongan orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi anak-anak semua kena ingat, orang yang meninggal dunia dia akan melalui alam barzah, dan kalau dia meninggal dalam keadaan yang beramal soleh dan keadaan beriman, insya-Allah dia tidak rasa keseksaan di dalam alam barzah. Tapi bagi orang yang
orang kafir ataupun orang yang meninggal dalam keadaan yang kehidupan yang penuh dengan maksiat, dia akan merasa terseksa bila berada di alam barzah. Seterusnya, perjalanan menuju alam barzah. Macam mana perjalanan menuju alam barzah? Okey, mula-mula sekali manusia tu meninggal dunia. Dia akan melalui fasa meninggal dunia. Dia dah, Allah bagi peluang hidup dekat dunia, kemudian sampai ketentuan Allah kata dia dah tak akan duduk dekat dunia, maka dia akan dia akan berada di fasa meninggal dunia, kemudian dikebumikan di tanah perkuburan. Ni orang Islam. Orang Islam bila dia meninggal dunia, dia akan dikebumikan. Maknanya dia akan ditanam di tanah perkuburan. Selesai sahaja proses pengebumian tadi, proses penanaman jenazah tadi, maka jenazah tadi telah berada di alam yang selepas dunia, iaitu alam barzah. Okey, manusia tadi dia berada di alam dunia. Bila dia meninggal dunia, dia ditanam di dalam tanah, maka dia akan berada di alam barzah. Okey, alam barzah tadi alam kubur ya. Kemudian setelah dia dikebumikan, dia dah bertukar alam tadi, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat. Ni proses berada di alam barzah. Siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Ketika itu, minta maaf ada kesilapan sikit sini. Ketika itu tiada lagi pembohongan. Ketika itu kita tak ada lagi pembohongan, tak ada lagi kita rasa kita nak selamatkan diri kita, kita nak backup diri kita, dah tak ada. Sebab kita dah tak boleh buat apa-apa dah pada waktu tersebut. Jika pertanyaan malaikat dapat dijawab. Dia ada dua situasi. Bila malaikat datang, malaikat akan tanya. Apa malaikat tanya? Contohnya kan, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ma imamuka, siapa imam kita kan? Siapa ikutan kita? Semua tu memang dah disenaraikan. Nanti kita akan belajar, dia ada topik khusus untuk tajuk ni ya. Soalan-soalan tersebut perlu dijawab. Oleh si mati tadi yang berada di alam barzah. Sekiranya pertanyaan malaikat tadi dapat dijawab, apa yang berlaku kepada mereka tadi? Mereka akan menikmati alam kubur dengan bahagia hinggalah hari kiamat. Maknanya dia berada dalam alam kubur dengan tenang, dia tak ada siksaan sebab dia dah lepas daripada soalan Munkar dan Nakir. Kemudian apa yang terjadi bagi situasi yang kedua? Jika pertanyaan malaikat tidak dapat dijawab, jika malaikat tanya dia tak boleh jawab, mereka ini akan diazab oleh malaikat, mereka akan diseksa oleh malaikat. Ni dahsyat ya. Dahsyat sangat keadaan alam barzah bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang banyak melakukan dosa. Okey. Dahlah kena seksa dengan malaikat kan? Kena seksa, kena azab dengan malaikat. Lepas tu datang pula seksaan lain. Dalam kubur tadi ada seksaan lain. Apa contoh seksaan di alam kubur? Ni Mukadimah tunjuk contoh ya. Kat sini himpitan kubur. Macam mana kubur tadi dah letak dah kita mengiring, kemudian kubur tadi jadi rapat sehinggalah tulang kita ni bertemu, tulang bahu kiri bertemu dengan bahu kanan. Kita tak nak bayang macam mana. Ini azab orang yang berada di alam kubur. Ni bagi amalan yang memang banyak melakukan dosa di atas dunia sebelum dia meninggal. Lagi satu, antara seksaan dia digigit binatang berbisa. Antara binatang berbisa, ular, kala, lipan kan, kala jengking, lipan, benda-benda yang dekat dunia yang memang sangat menyeramkan, yang sangat menakutkan kita. Kadang kita nampak kala jengking tu, nampak macam tu kita rasa seram je kan, sebab bila dia menggigit sahaja boleh bawa kepada kematian. Ular bila gigit saja boleh bawa kepada kematian.
apatah lagi berada di alam barzah. Dia tak boleh nak lari ke mana-mana. Jadi, apa yang berlaku kepada si mati tadi, benda ini akan berterusan sehinggalah hari kiamat. Tak ada berhenti. Jadi, anak-anak kena ingat, dahsyatnya kita kalau dipanggil oleh Allah bila kita berada di alam barzah dalam keadaan kita tidak ada persiapan ibadah diri kita ni yang sebaik-baiknya. Kita sangat takut. Jadi, anak-anak kena ingat, Mak Limah ulang balik tadi apa tadi? Berkenaan dengan pertanyaan malaikat kan. Kalau tak jawab, mereka akan diazab. Mereka akan diseksa oleh malaikat. Lepas tu, mereka pula diseksa lagi dengan seksaan lain. Kubur menghimpit mereka, binatang berbisa menggigit mereka. Sehinggalah ini berlaku pada hari kiamat. Okey, sebelum Mak Limah teruskan slide seterusnya, ada pernah berlaku situasi seseorang ini berkata, saya sebelum saya mati, saya akan jawab, saya akan hafal apa yang malaikat tanya. Saya akan buat list dalam kertas dan saya akan hafal banyak kali. Sampai saya memang lancar sungguh-sungguh. Adakah orang macam ni, kita rasa bila dia mati dia boleh jawab soalan tu? Ada pernah juga anak murid Mak Limah dulu tanya, boleh ke jawab soalan ni kalau kita dah hafal semua ni? Macam kita hafal periksa? Okey, kita tengok slide ni. Gambaran kehidupan di alam barzah tadi. Kehidupan di alam barzah bergantung kepada amalan semasa di dunia. Bergantung kepada amalan semasa di dunia. Sekiranya di dunia banyak amalan baik, maka baiklah kita di alam barzah. Sekiranya di dunia banyak amalan buruk, maka maaf ada kesilapan kat sini. Maka akan diazablah kita di alam barzah. Tadilah macam tadi kan, dipukul oleh malaikat, digigit oleh binatang buas. Okey, berbalik kepada soalan Mak Limah tadi. Dia tanya, boleh tak dihafal tu siap-siap, kemudian kalau dia mati, dia mesti akan dapat jawab soalan. Okey, sebenarnya dapat jawab tak dapat jawab soalan bergantung kepada amalan kita. Kalau kita tak pernah solat, kalau kita tak pernah puasa, tapi masa nak mati kita bawa hafal dah list tu, sampai dekat alam barzah, mulut kita tak boleh sebut pun apa yang kita hafal. Sebab amalan kita tak boleh membawa kita untuk menjawab soalan tersebut. Jadi jangan main-main. Maknanya kalau kita mati dalam keadaan beriman, beramal soleh, kita tak payah hafal pun. Allah akan beri mulut kita ni senang saja nak jawab soalan malaikat. Sebab tu jangan kata kalau kita mati besok kita boleh hafal semua pertanyaan malaikat. Macam mana kita nak jawab pertanyaan malaikat? Semuanya bergantung kepada amalan kita semasa kita hidup di dunia. Kalau kita banyak mengingati Allah, masa kita nak jawab soalan di alam barzah tu, kita dapat jawab dengan senang, dengan mudah. Okey. Ada juga golongan yang terlepas dari persoalan malaikat dan seksa kubur. Siapakah mereka ini? Maksudnya ada orang yang terlepas daripada soalan-soalan ni. Hebatnya orang-orang ni. Okey, ini yang Mak Limah sebut ya. Pertama, para rasul. Semua rasul-rasul yang telah dilantik oleh Allah, kalau dia meninggal dunia semasa di alam barzah, malaikat tak payah tanya dia. Binatang semua-semua rehat. Tak ada pun penyiksaan berlaku. Dia tak melalui pun fasa tu. Dia berada dalam keadaan nikmat yang macam tadi, nikmat bahagia menunggu untuk masuk ke syurga. Okey, itu pertama para rasul. Yang kedua para syuhada. Siapa para syuhada? Para syuhada adalah orang yang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Dia ada kategori-kategori mati syahid kan. Orang-orang ni kalau dia meninggal dunia, dia tak melalui pertanyaan malaikat dan dia tidak disiksa kubur. Yang ketiga, siapa? Para sahabat yang dijanjikan syurga. Para sahabat yang dijanjikan syurga. Ada senarai nama
yang mana kalau kita baca, dia adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang dijanjikan syurga. Jadi kalau dia meninggal dunia, dia tak melalui fasa persoalan daripada malaikat. Yang keempat, kanak-kanak yang mati sebelum balik. Okey, anak-anak tahun 6 semuanya dah ramai yang melalui fasa balik. Okey, bila baca benda ni jangan pula kata, "Allah, saya dah balik. Kalau tak saya meninggal dunia, saya tak payah pun nak jawab soalan malaikat." Jangan fikir macam tu. Okey, kita bersyukur Allah hidupkan kita. Kenapa Allah hidupkan kita? Sebab Allah nak suruh kita banyak beribadah kepada dia. Okey, kanak-kanak yang mati sebelum balik, sebab apa dia ni tak kena soal dengan malaikat? Sebab dia tak balik lagi, dan bila dia tak balik, dia tak ada dosa apa-apa. Jadi kanak-kanak ini dia akan terlepas dari persoalan munkar dan nakir. Dan yang terakhir, mukmin yang mati pada malam atau hari Jumaat. Orang mukmin, bukan orang Islam. Dia tak cakap dekat situ Islam. Dia cakap mukmin. Mukmin ini mestilah orang yang beriman, orang yang kuat beriman kepada Allah, orang yang iman dia mantap. Kalau orang yang mati hari Jumaat tapi dia bukan kategori mukmin, dia tak dapat benda ni. Sebab tu Mak Limah cakap mukmin yang mati pada malam atau hari Jumaat. Sebab tu kalau orang meninggal hari Jumaat, orang cakap mati pada hari yang mulia. Hari yang paling mulia dan penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Okey, setakat ini sahaja pelajaran kafah kita. Muklimah nak terang banyak-banyak sebab ni macam panjang tajuk alam barzah. Okey, Muklimah harap anak-anak faham dah tadi poin-poin yang Muklimah terang berkenaan dengan keadaan apa itu alam barzah, kan? Macam mana perjalanan ke alam barzah, apa yang berlaku dekat alam barzah, apa nasib orang yang beriman, apa nasib orang yang kafir, kan? Kemudian apa siksaan dia, apa yang berlaku antara orang yang mati dengan malaikat, dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak perlu melalui persoalan daripada malaikat dan tidak melalui siksaan di alam barzah. Okey, alhamdulillah, semoga anak-anak dapat untuk pengajian hari ini. Yang terakhir pada Muklimah, sila jawab soalan dalam Google Form yang telah Muklimah sediakan. Hanya klik pada link tersebut untuk menjawab soalan. Muklimah tak bagi banyak. Kenapa Muklimah tak bagi dalam buku latihan kafah ni? Sebabnya tak ada latihan. Dia tak banyak latihan. Jadi Muklimah bagi link dekat Google Form. Untuk minggu depan mungkin Muklimah akan bagi bagi dalam bentuk Word untuk antum buat. Mungkin kalau siapa yang ni bolehlah dia nak download ke, kan? Okey, semoga antum dapat menyelesaikan latihan yang diberikan. Seterusnya, terima kasih kepada semua murid yang mendengar video Muklimah. Semoga antum menjadi pelajar yang cemerlang dan berjaya. Jadi Muklimah akhiri kelas kafah kita secara rakaman pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.